Kata Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia bercerita ada dua orang laki-laki dari suku Khuza'ah. Dia datang kepada Nabi, dua-dua ni masuk Islam. Salah seorang daripada lelaki ni seorang yang aktif, buat program atau program di masjid, dia sampai ikut berperang, akhirnya mati syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Kawan dia yang seorang lagi, lepas member dia yang aktif ibadat ni meninggal, dia hidup setahun lagi. Dan selepas setahun, summa tuwfiya, dia pula meninggal dunia. Qala Talhah fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Kata Talhah, satu malam saya bermimpi nampak dua laki-laki ni duduk depan syurga. Dinampakkan di dalam mimpi. Fa kharaja kharijun minal jannah fa azina lilladzi tuwfiya al-akhiru minhuma thumma kharaja fa azina lilladzi istushhida. Tiba-tiba kata Abu Talhah, aku tengok ada satu orang dia keluar dari dalam syurga, mengizinkan lelaki yang mati kemudian untuk masuk dulu. Padahal ditimbang antara dua lelaki ni, lelaki yang mati first itu amalan dia lebih banyak, sebab dia orang kuat masjid, buat program atau ceramah, agak macam kita lah, orang jenis aktif-aktif ini, sampai mati syahid. Tetapi bukan dia masuk dulu, yang mati kemudian dia masuk dulu, yang mati kemudian setahun kemudian masuk dulu. Lepas tu, lepas yang second ni masuk, barulah yang mati first ni baru masuk. Talhah pun bangkit dari tidur, dia merasa heran dengan mimpi ini. Dia pelik, apa pula si, kita panggil adik lah, kenapa adiknya dulu masuk, abang ni kan mati syahid apa semua. Lantas dia cerita pada Nabi, ya Rasulullah, saya heran, apa jadi gini. Dia cerita pada Nabi. Nabi sengih. Nabi dengar cerita, kata Nabi, min ayyi zalika ta'jabun. Kok mana yang kau pelik sangatnya? Yang pelik sangat tu apa? Oh pelik lah, hak pertama tu dia gini. Apa pula hak second pula masuk tu, patut bagilah hak mati syahid tu, dia tu aktif aku gini. Dah benda peliknya. Oh pelik. Nampak gini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Kan hak kedua tu dia masih hidup selepas tahun. Lepas hak pertama meninggal, dia masih hidup setahun. Qalu bala. Oh iyalah, dia meninggal setahun kemudian. Wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fi sana. Bukankah laki itu, kata Nabi, dalam masa setahun yang selepas itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, dia semayang tarawih, semayang malam, solat sekian banyak, sujud sekian banyak dalam setahun. Tidak begitu? Bala ya Rasulullah, of course ya Rasulullah. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi, jarak antara kedua mereka itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hadis Ibnu Majah. Sebab dia ada setahun ekstra buat ibadat, sedangkan orang ni tadi dah simpan dah, tak ada apa-apa ibadah yang dia boleh buat. Sebab itu tuan-tuan yang umur panjang, rezeki kalau dimakmurkan, kalau tidak dimakmurkan, rugilah. Jangankan beza setahun, beza kematian 40 hari pun boleh mengangkat darjat kita berbanding orang yang dah meninggal. Kata Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum, ada satu kisah dua beradik, dia meninggal dunia dalam jarak masa 40 hari. Fadzukirat fadilatul awal inda Rasulillah. Maka para sahabat sibuklah bercerita tentang kebaikan arwah si abangnya yang meninggal terlebih dahulu sebelum adiknya. Faqala alam yakul akharu musliman? Qalu bala ya Rasulullah wa kana la ba'sa bih. Bila Nabi dengar geng-geng ni cerita arwah abang ni hebat ni banding adik dia hidup lagi lah, abang ni gini. Nabi dengar, Nabi tak selesa. Alam yakun akharu musliman, adik dia tu Islam ke dah? Islam ya Rasul. Oh Islam okey lah. Apa masalahnya? Faqala Rasulullah, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatu. Tahukah kamu, lepas abang dia meninggal, adik dia tu dia meraih darjat yang tertentu disebabkan semayang dia. Sahabat kata, semayang hak biasa-biasa buat tu naik darjat. Lah kata Nabi,
Kok mana ya Rasulullah? Maka Nabi bacakan satu hadis. Yang hadis ni semua tuan-tuan hafal hadis ini. Kata Nabi, innama masalus salati kamasalin nahrin ghamrin azbin bibabin ahadikum yaqtahimu fihi kullu yawmin 5 marrat. Perumpamaan sembahyang adalah seperti sungai yang mana dia mengalir di depan pintu rumah kamu. Kamu terjun dan mandi dalamnya sehari 5 kali. Hujungnya Nabi tanya, agak-agak kalau sehari 5 kali terjun ada daki lagi ke tak? Tak ada ya Rasulullah. Itu baru sehari mandi. Kalau setahun, angguk semua. Maka itu baru beza 40 hari. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi umur panjang bagus. Persoalan, bagaimana nak mendapatkan umur yang terisi dimakmurkan dengan kebaikan? Ulama mengajarkan beberapa perkara. Pertama sekali, al-kalamut tayyib. Berusahalah untuk mengisi usia kita dengan menutur kata-kata yang baik. Al-kalamut tayyib. Bahasa mudahnya, jaga mulut, itu sajalah. Ataupun mengamalkan benda-benda yang baik dengan lisan kita ini. Misalnya memberi salam, mendoakan kebaikan, tabrik. Tabrik ini mengucapkan berkat pada orang. Contoh, tengok orang tu sihat, barakallahu fiik. Mendoakan keberkatan ini amalan salafus salih. Kita kena ikut. Orang Melayu kuranglah mendoakan. Sedangkan tabrik inilah doa yang terbaik untuk menjadikan saudara-saudara kita ini jauh daripada kena sihir ain, sihir mata. Sihir mata ni pula panjang pula perkiraannya sekarang. Dia ada satu sihir yang kena kepada kita disebabkan pujian dan kekaguman orang. Contoh, kita smart, handsome. Orang tengok smart awak malam ni, esok demam lah. Dia panggil sihir ain. Macam budak-budak kecil, baby lah. Allah comelnya demam budak tu. Dia sihir ain. Jadi bila kita nampak sesuatu yang mengkagumkan mata kita, tabrik, barakallahu fiik. Macam orang Arab lah, dia sama dia kalau jumpa, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Bukan sekadar kepada orang, kepada isteri sama juga. Tuan-tuan balik ni kan, tengok isteri, lawa pula malam ni, barakallahu fiik, doakan dia. Kalau tak dia demam, tuan-tuan susah makan kedai, payah. Jadi kita doakan keberkatan. Kereta kita pun sama juga. Lawa kereta aku ni, barakallahu fiik. Kereta pun ada perasaan, jangan main-main. Tak percaya kamu nak jual lepas ni, esok rosak dia. Ada perasaan, jangan main-main. Lepas tu dia ada air, hidup pakai air. Setiap makhluk mesti hidup menggunakan air. Kereta pakai air. Kecuali kereta canggih-canggih lah. Yang pertama, jaga mulut saja, kata ulama, insya-Allah berkat kehidupan. Yang kedua, al-mudawamah wal istiqamah. Sentiasa konsisten dan teguh pendirian dalam pegang teguh kepada agama ini. Mana apa nak jadi-jadilah, aku tetap berpegang teguh dengan agama. Istiqamah misalnya dalam pengambilan makanan-makanan. Istiqamah cari benda yang halal. Walaupun susah, terpaksa ke Bukit Goh nak mendapatkan daging yang betul-betul dipercayai, pergilah. Istiqamah. Istiqamah. Istiqamah dalam ke masjid. Walaupun masjid ada SOP, orang serabut kena bawa sejadah, bawa topeng, bagai-bagai. Doa pada Allah, berikan istiqamah. Orang yang istiqamah, dia berkat umur dia, kehidupan dia.